Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi dalam video channel saya pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum saya mulakan video saya pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini dan tekan simbol lonceng. Oke, untuk topik video saya pada kali ini, saya ingin membicarakan tentang cara-cara melawan penyakit anxiety secara umum. Maksudnya saya ambil secara umum sahaja cara-cara dia, dan dia berkesan bergantung pada situasi seseorang pesakit. Oke, cara yang pertama untuk melawan anxiety disorder ialah mendekatkan diri dengan Tuhan dan perbanyakkan istighfar dan selawat. Itu perlu kena buat. Tidak kiralah apa agama pun, kena dekatkan diri dengan Tuhan. Jadi untuk Islam kena perbanyakkan istighfar dan selawat. Cuba dekatkan diri dengan Allah. Jika solat, buat amalan sunat seperti berzikir, baca Quran, sulat sunat. Latih kebergantungan kita pada Allah. Jangan mengharap pada makhluk. Jika perasaan itu datang, katakan, "Ya Allah, permudahkan urusan aku." Oke, ini saya berikan cara melawan anxiety disorder dari segi untuk yang beragama Islam. Oke, yang kedua, cara-cara untuk melawan penyakit anxiety disorder secara umum ialah tolong jauhkan diri dengan orang yang negatif. Biar tidak ada kawan yang ramai, asalkan kawan yang berkualiti. Apabila berkawan dengan orang yang negatif, minda kita akan tertekan dan bertambah parah anxiety. Oke, jadi kita kena sentiasa mendekati kawan yang positif, yang berkualiti, yang tidak negatif terhadap penyakit kita ini, agar kita pun tidak berpikir negatif. Jauhkan diri dari orang yang negatif. 3 tanda orang negatif ialah suka merungut, suka mengumpat, dan suka memandang rendah atau mencari salah orang lain. Jika dia tahap mencaci, mengutuk, atau menyumpah, tandanya orang itu sudah wajib ditinggalkan segera. Ini tidak layak untuk dijadikan kawan. Jadi pesakit anxiety disorder kena jauhinya serta merta. Oke, cara yang seterusnya untuk melawan anxiety ialah betulkan mindset dengan selalu cakap dalam hati dan tukar mindset, aku sihat dan tidak takut. Oke, ini asal datang perasaan takut itu boleh cakap berulang-ulang kali dalam hati ataupun lafazkan. Insya Allah dia memang akan berkesan. Aku sihat dan tidak takut. Oke, selalulah berharap pada Allah. Beritahu, Allah sentiasa bersama orang yang solat dan bersabar. Allah bersama aku. Segala kesusahan ini hanya ujian untuk menguji ketaatan aku. Oke, ini untuk yang pada yang beragama Islam lah. Jadi kita boleh tuturkan ini setiap hari. Tidak kiralah dalam hati, pasu dalam solat. Sebab kita tahu kita diuji ini sebab kita mampu untuk melalui ujian yang diberikan kepada kita. Itu yang selalu saya fikirkan. Cari kawan-kawan yang positif. 3 tanda seseorang itu positif ialah menghormati atau menghargai kita, selalu bercerita yang baik pasal orang lain, dan selalu ingatkan kita agar minta pertolongan Allah. Oke, ini yang paling penting. Kita perlu ada kawan-kawan yang positif di sekeliling kita, supaya kita pun akan sentiasa berpikiran positif. Kalau yang negatif sahaja, kita pun confirm akan terikut pikiran-pikiran negatif dari kawan-kawan yang negatif. Ini memang patut kita hindarkan. Oke, cara-cara melawan anxiety yang seterusnya. Jangan berseorangan.
Selalulah bergaul, berbual dan cerita masalah pada orang yang memahami. Luah segalanya mesti lega. Oke, ini bergantung pada seseorang itu, sebab ada pesakit anxiety yang dia tidak boleh bila berada di halayak ramai, bila ramai orang. Jadi ini bergantung pada pesakit itu. Dapatkan dan baca buku motivasi, menonton cerita-cerita yang memberi semangat, dan sertailah usra tazkirah yang menghidupkan jiwa agama. Oke, ini pun kita boleh buat dengan sentiasa baca buku motivasi, untuk menonton cerita-cerita yang memberikan semangat. Oke, ini pun sedikit sebanyak dapat membantu pesakit anxiety disorder untuk melawan penyakit ini. Jadi kalau macam saya, memang saya sentiasa baca buku motivasi. Lepas tu kadang-kadang tengok juga di YouTube tentang cerita-cerita yang memberikan semangat. Jadi insya-Allah dia memang akan dapat membantu kita sedikit sebanyak lah untuk melawan anxiety disorder. Oke, seterusnya yang kelima, cara-cara melawan anxiety disorder. Lakukan aktiviti yang seronok bersama kawan-kawan, suami, anak-anak atau ibu bapa untuk mengelakkan berfikir terlalu banyak dan cemas. Sedikit sebanyak boleh membuatkan kita lupa tentang perkara itu. Oke, ini memang saya akui sendiri. Bila kita lakukan aktiviti yang seronok, kadang-kadang kita boleh lupa yang kita ini ada penyakit anxiety disorder. Jadi ini kita boleh lakukan dengan kerap lah. Cari kawan yang boleh buat aktiviti yang menyeronokkan bersama. Lakukan senaman ringan seperti berjalan di taman, berjogging atau bermain badminton. Jika tiada kawan, ajak suami, anak-anak, adik-beradik bagi mengelakkan berfikir terlalu banyak dan menjadi cemas. Okey, sama macam yang tadi. Kena lakukan aktiviti apa-apa sajalah yang menyeronokkan agar kita boleh mengalihkan perhatian dari penyakit anxiety disorder ini. Okey, cara-cara melawan anxiety disorder yang keenam. Jangan tidur keseorangan dan sentiasa tidur berteman, supaya boleh tangani jika berlaku yang tidak diingini. Sebagai contoh, pesakit anxiety akan kurang tidur dan cepat cemas atau mungkin sesak nafas. Orang sekeliling sangatlah penting dan main peranan. Okey, ini paling penting. Sebab saya laluinya sendiri, saya memang tidak boleh tidur keseorangan. Sebab saya akan sentiasa dilanda rasa takut jika tidur seorang. Sebab saya risau jika berlaku sesuatu dengan saya, tidak orang yang akan tahu, tidak orang yang nampak saya jika saya tiba-tiba diserang sakit ini. Okey, selalunya bila berhadapan dengan penyakit ini, kita perlukan orang yang berdekatan dengan kita untuk menenangkan kita. Itu ini sangat penting untuk pesakit anxiety disorder. Okey, cara-cara melawan anxiety disorder yang ketujuh. Jika perlu, dapatkan nasihat doktor psikologi. Anxiety bukan gila dan jangan takut kerana sedikit sebanyak boleh melegakan pesakit. Mereka lagi memahami dan anda boleh dapatkan nasihat mereka. Inilah yang saya lakukan sekarang. Saya berjumpa dengan doktor psikologi, saya berjumpa dengan kaunselor untuk meminta nasihat. Dulu memang saya terfikir yang kalau jumpa doktor, kita ini gila. Tapi sebenarnya tidak. Bila jumpa doktor, kita memang akan lega sebab dapat mereka sangat memahami apa yang pesakit anxiety disorder ini rasa. Okey, cara-cara melawan anxiety yang ke-8. Amalkan makan makanan yang sihat dan banyakkan minum air masak. Okey, saya kurangkan makan makanan yang berminyak, berlemak, dan minuman memang sekarang ini saya hanya minum air masak sahaja.
Air yang berkarbonat, berkafein itu memang langsung tidak sentuh. Oke, jaga pemakanan kita. Elakkan minuman yang manis dan bergula. Banyak ambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Ambil protein dari sumber daging putih seperti ikan dan telur. Ambil minyak sehat seperti minyak zaitun dan avocado. Minum air kosong secukupnya. Oke, ini adalah saranan daripada dokter. Dan pesakit anxiety disorder boleh amalkan nasihat ini. Insya Allah memang akan ada perubahan dalam diri. Oke, yang ke-9. Cabar diri untuk pecah tembok yang Anda takuti, seperti takut untuk keluar rumah. Cabar diri untuk keluar dan yakin dan tukar mindset. Ini sangat-sangat penting. Berlatih untuk cabar diri. Jam saya keluar 5 menit, 10 menit, dan semakin lama boleh berada di luar rumah. Oke, dan yang ke-10, sokongan moral, mental, dan fisikal daripada keluarga, suami, istri, kawan-kawan, dan mereka yang faham apa itu anxiety. Sentiasalah beri mereka dorongan untuk pulih. Ini sangat-sangat penting. Sokongan dari orang di sekeliling, terutama mereka yang dekat dengan pesakit anxiety disorder. Ini sangat-sangat diperlukan. Tanpa sokongan, memang susah untuk pulih daripada melawan penyakit anxiety disorder ini. Oke, itu sedikit sebanyak tentang cara-cara melawan penyakit anxiety disorder. Dan kesimpulan yang kita boleh ambil dalam cara-cara ini ialah anxiety datang tanpa diundang. Sesiapapun boleh mengalami perkara ini. Bagi Anda di luar sana yang sering memandang serong pada mereka yang menghadapi anxiety, Anda sepatutnya membantu mereka untuk mereka pulih. Jangan beri tekanan kepada mereka, tapi berilah bantuan, berilah dorongan agar mereka sentiasa positif dan cepat sembuh. Walaupun pesakit anxiety ini tidak boleh pulih sepenuhnya, tetapi mereka masih boleh menemui sinar kebahagiaan dan mengawal anxiety ini jika Anda turut sama membantu mereka. Dan saya sebagai pesakit anxiety disorder memang sangat-sangat memerlukan sokongan dari orang di sekeliling. Tidak perlu sokongan dari wang ringgit, sokongan dari segi semangat, sokongan moral, itu sangat-sangat penting bagi pesakit anxiety disorder seperti saya. Oke, terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga video kali ini dapat memberikan manfaat kepada anda-anda di luar sana tentang penyakit anxiety disorder ini. Jumpa lagi.